Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni soal kes ni elit. Aku akan bawa dengan hampa soal satu karangan, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang kakak ni. Nama dia Liana Marzuki. Aku panggil dia kakak. Aku pernah masuk live kotak dengan dia, dan aku pun pernah tanya soalan-soalan, soal-soal, sebab dia ni orang undang-undang. So kita boleh tanya macam-macam lah. Dan sebelum ni pun dekat media sosial dia pun dia banyak sangat dia berkongsi soal undang-undang ni lah. Soal pendakwaan, soal itu, soal ini, pembandingan antara kes itu, kes ini. Jadi puas hatilah. Jadi aku nak berkongsi dengan hampa tulisan dia. Tulisan dia berkaitan kes Nick Elin ni. Jadi dia punya headline dia bertindih. Kenapa bertindih? Lepas tu adalah dia macam dia kata, habislah. Lepas ni mahkamah syariah buat kes nikah kahwin sahaja. Kan? Apa nak jadi di Malaysia ni lah, mahkamah dah hilang kuasa. Biasa itulah yang akan diperkatakan oleh para walaun pentaksub parti PAS ni. Kan? Lepas tu kan, itu propaganda yang anda baca di media sosial hari ini berikutan kes ni elit. Kalau anda jenis membaca, anda tahu mereka melabun sahaja. Ini beberapa perkara yang mereka tak nak anda tahu. Saya senaraikan di sini. Dia kata lagu tu, jom sama-sama kita baca. Ada, satu, ada 68 seksyen dalam Enakmen Syariah Kelantan. Ada macam-macam. Salah satu, di antaranya tidak berpuasa, khalwat, minum arak, murtad. Itu macam peruntukan standard. Peruntukan ini tidak dicabar oleh Nick Elin. Ini okey saja. Ada 48 seksyen Nick Elin tak masuk dalam kes dia. Maknanya ini dah elok belaka. 68 ni kira elok belaka. Okey, yang kedua. Yang Nick Elin cabar ada hanya 20 seksyen, di mana banyaknya bertindih dalam undang-undang dan dikuatkuasakan di peringkat persekutuan. Itu yang dimasukkan dalam kes. Yang ketiga, separuh jalan Nick Elin tarik balik 2 seksyen, iaitu kesalahan mengenai satu, orang mengaku jadi Rasul, Imam Mahdi dan keramat, dan yang kedua, orang yang berada di tempat judi. Nick Elin keluarkan dari senarai yang dicabar sebab percaya Dewan Undangan Negeri ada kuasa untuk buat kesalahan, mahkamah pun sahkan. Okey. Yang keempat, dari 18 seksyen yang tinggal, mahkamah hanya isytihar 16 sahaja terbatal. Lagi dua mahkamah tidak bersetuju dengan Nick Elin kerana mereka percaya Dewan Undangan Negeri ada kuasa buat kesalahan itu. 2 kesalahan itu ialah mengenai larangan perkembangan agama lain ke atas orang Islam. 2 seksyen ini mahkamah isytihar sah. Jadi yang 2 tu asalnya 18 yang dicabar. Jadi 2 tu mahkamah dah tolak, dan 2 tu mahkamah sahkan dia boleh pakai lah. Yang lagi 16 tu terbatal semua. Okey, yang kelima. Seterusnya, 16 seksyen lain terbatal kerana ada pertindihan dengan undang-undang persekutuan dan Dewan Undangan Negeri tiada kuasa untuk adakan. Ini 16 seksyen berkenaan. Okey, aku baca dan senaraikanlah. Seksyen 11 merujuk kepada memusnahkan atau mencemar tempat ibadat. Okey, seksyen 14 iaitu liwat. Seksyen 16 membabitkan persetubuhan dengan mayat. Seksyen 17 merujuk kepada persetubuhan dengan bukan manusia. Macam binatang apa semua macam itulah. Okey, seksyen 31 gangguan seksual. Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu. Seksyen 36 apa-apa yang menghayalkan. Seksyen 39 mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan. Ini jahat semua ni. Daripada zaman Rasulullah lagi. Memang duk lawan ni perkara-perkara ni. Okey, seksyen 40. Melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Lepas ni kalau bank-bank apa semua dia boleh petikai habis lah. Okey, seksyen 41. Melakukan transaksi muamalat
secara riba dan lain-lain. Ini macam Alom, bank apa semua dia boleh petikai tak. Seksyen 42, penyalahgunaan, penandaan dan perbahasan halal. Mereka berbahas soal halal. Okay, Seksyen 43, menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Jadi 44, perbuatan pelbagai persediaan. Perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Sama je. Lebih kurang lah. Okay, Seksyen 45, perbuatan sebagai persediaan melakukan maksiat. Okey. Seksyen 47, perbuatan sumbang mahram. Dan Seksyen 48, muncikari. Apa dia ni? Aku tak tahu. Ingat dia buat bintang-bintang kan. Okey. Yang keenam. Okey. Yang tadi yang nombor 5 tadi dia senaraikan yang 16 tu. Okey. Yang nombor 6, bukanlah bermaksud seksyen ini terbatal di bawah undang-undang syariah. Di Kelantan, penjenayah boleh bersukaria. Mereka masih lagi boleh dikenakan tindakan bawah kanun kesesaan akta yang berkenaan. Okey, yang ketujuh. Ironinya, hukuman bawah kanun kesesaan lagi berat pula. Contoh kes liwat, sumbang mahram, bestiality, hubungan seks dengan haiwan, hubungan seks dengan mayat, boleh kena sampai 20 tahun penjara. Bawah enactment hanya 3 tahun saja. Okey. Seksyen ini seperti kesalahan tipu timbang. Seksyen ini seperti kesalahan tipu timbang dan sukat, guna benda menghayalkan, memiliki dokumen palsu. Lepas tu semua ini di bawah akta lain hukuman lebih dari 3 tahun. Tidak sama hukuman dengan enactment. Okey. Jadinya orang Islam dapat hukuman ringan dari orang lain. Itulah yang aku dah buat beberapa video dah. Ketidakadilan tu berlaku. Kalau orang Islam dapat denda rendah saja, RM2,000. Kalau orang bukan Islam, RM20,000. Jadi itu hak yang dia kata. Jadinya orang Islam pula dapat hukuman ringan dari orang lain. Dari orang lain lah, mudah ayat sikit. Okay, yang ke-9. Satu saja yang kita percaya. Apapun 16 seksyen di atas bukan hukum hudud dan qisas yang ada di dalam Quran atau ditetapkan oleh Tuhan ataupun ditetapkan oleh Allah. Tak ada. Ini semua ciptaan parti PAS. Ciptaan Dewan Undangan Negeri PAS nak abang fikir apa. Jadi, sekali lagi apa aku ulang, satu saja kita kena percaya, apapun 16 seksyen di atas bukan hukum hudud dan qisas yang ada di dalam Quran atau ditetapkan oleh Tuhan. Ia kesalahan takzir atau hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia yang boleh diperbetul jua. Tambah kalau melanggar prinsip keadilan, lain agama jadi lain hukuman. Ini yang mereka tak nak anda tahu sebab mereka nak menunggang isu. Jangan pajak otak pada mereka. Jangan mudah diperbengongkan oleh mereka. Banyakkan membaca Iqra itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tu ayat Quran yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Sebab pada aku setuju sangat. Memang kita wajib membaca. Sebab puak-puak PAS ni, apa yang mereka boleh tunggang, mereka tunggang. Apa modal mereka, apa yang mereka boleh hentam kerajaan, apa isu-isu semasa yang berlaku, apa yang mereka boleh gunakan, mereka tetap mereka akan gunakan. Untuk apa? Untuk nak memburukkan kerajaan. Untuk nak panaskan keadaan, untuk nak membangangkan rakyat. Sedangkan kita nak rakyat kita ni, jangan pajak otak. Kita tak mau rakyat kita duk pajak otak dekat mereka ni. Kita nak rakyat kita berpengetahuan. Tahu macam-macam. Boleh menilai. Ada ilmu pengetahuan tu banyak. Kita nak macam tu. Kita tak mau.
Janganlah merugikan rakyat, janganlah merugikan negara, janganlah buat tindakan yang merugikan semua orang. Kita nak keadilan. Dan keadilan kita ni, Islam ni menjamin kehidupan. Macam mana saya cakap? Kira macam pemerintahan Islam ni kira macam menjamin keselamatan orang-orang bukan Islam. So kita perlu tunjuk contoh yang baik. Kita ni dia sesama Islam pun kita perlu bawa budaya contoh yang baik-baik supaya dapat menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap agama Islam. Faham tak? Apa yang kita buat, undang-undang yang kita gubal, apa yang diusahakan oleh kita, kan? Orang-orang bukan Islam ni berminat. Itu yang kita nak. Apabila mereka berminat, insya-Allah dengan taufik dan hidayah daripada Allah, mereka mula mengkaji agama Islam, mereka mula nak ambil tahu pasal agama Islam. Alhamdulillah. So, bila taufik dan hidayah tu sampai, mereka memeluk agama Islam. Itu yang kita nak, insya-Allah. Jadi janganlah, tolonglah jangan mudah terpedaya dengan kata-kata mereka, hasutan mereka, penipuan mereka, kebangangan mereka yang mereka duk bawa tu. Tolonglah, janganlah kita pajak otak mereka ni untuk puak-puak dia. Sebab aku rasalah apa yang aku cakap tadi, apa yang aku baca tadi, aku rasa Hadi Awang pun dia tak faham. Sebab Hadi Awang, ucapan dia di dalam sidang parlimen, dia kata kita mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar syariah Islam. Hadi Awang menipu. Jujur aku cakap, dia menipu. Bukan setakat dia menipu rakyat, dia menipu ahli-ahli parlimen di dalam kerajaan, macam di dalam parlimen tu. Sampai Anwar Ibrahim pun marah. Aduh, aku pun tak faham lah dengan puak-puak ni. Jadi aku harapkan dengan hampa ni, kita ambil tahu dan kita membaca dan kita menilai siapa yang sedang bohong siapa. Dan sehingga kan duduk berkumpul dekat depan Mahkamah Putrajaya buat sembahyang hajat apa semua. Itu pun duk teruskan menipu. Duk menipu je. Sedangkan undang-undang yang dicabar itu adalah yang mereka buat. Kalau nampak kekurangan, buat perubahan, upgrade balik. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita padam, kita serah kepada kerajaan persekutuan. Itu je. Simple je. Faham tak? Janganlah malulah dekat orang, wahai kerajaan Kelantan yang dipimpin oleh pimpinan parti PAS. Jadi kalau hampa duk nak tunggang isu-isu ni, hampa tunggang lah. Tapi hampa jangan ingat, daripada side kerajaan ni akan ikut saja kehendak hampa. Kan? Hampa boleh tengoklah kenyataan yang dikeluarkan oleh Harakah Allahu Akbar. Dua kenyataan yang dikeluarkan oleh Harakah Daily. Yang pertama dia keluarkan. Mula-mula dia keluarkan kata kemenangan Nick Elin adalah satu malapetaka besar. Allahu Akbar. Ini pembodohan. Kan? Dia boleh kata kemenangan Nick Elin itu adalah satu malapetaka, sedangkan orang minta hang upgrade. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang bertentangan. So, gubal balik, runding balik, buat balik. Apa guna Dewan Undangan Negeri tu? Apa guna? Apa tujuan dia? Apa tanggungjawab hampa? Tuk sembang apa? Yang kedua kenyataan dia macam dia kata, Nick Elin menang kes, kerajaan pusat harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab macam mana? Masalahnya hampa telah buat bertentangan. Faham tak? Bertindih. Apabila bertindih, tak bolehlah. Sebab tu kawan tu, kalau macam kes Iki Putra menang di mahkamah, jadi disebabkan itulah mahkamah peguam-peguam ni tak semak balik. Kan? Dewan Undangan Negeri punya setiap undang-undang lepas semak. Tengok seksyen dekat Kelantan yang paling banyak bertindih. Sebab itulah bila hak yang Nick Elin cakap, dia ambil persetujuan daripada peguam-peguam. Lebih pada 200 peguam. Dan bersetuju supaya Nick Elin ni cabar. So dia dengan anak dia teruskan apa yang baik untuk agama Islam. Sebab jadi tak adil lah kan. Kalau dia Islam, denda dia rendah. Kalau dia bukan Islam, denda dia berlipat kali ganda. Sedangkan di dalam Islam kita pun kita dah ajar surga neraka, dosa pahala. Jadi jangan duk nak memperbodohkan orang, wahai Harakah Daily.
malulah sikit. Walaupun kita tahu ada macam untuk hakim ni kata 8-1 kan. Ada seorang hakim daripada macam Sabah Sarawak selar kan, hentam lah macam hentam ni Elin lah, mudah cakap. Macam dia kata ni Elin dan anak menyibuk cabar enakmen undang-undang syariah kan. Lepas tu dia kata keputusan ni Elin tidak jap. Macam dia kata ni Elin dan anak busybody tiada locus standing hakim besar Sabah Sarawak. Hak yang tidak bersetuju. Tapi aku rasa lah kan, kalau macam ni Elin pakai purdah ke, ni Elin pakai tudung labuh ke, baru gegem pas ni sokong kot ni Elin aku rasa. Ataupun barulah orang ada kepercayaan dekat ni Elin ni. Tapi asbab pada akulah kan, sebab aku tengok ni Elin dengan free hair, dengan tak pakai tudung apa semua kan. Sebab tu lah ini betul-betul kan. Macam ni Elin kata dia balik Kelantan, sebab dia orang Kelantan. Dia balik Kelantan, banner sebenar besarnya gambar ni Elin menentang mahkamah ni, macam menentang syariah Islam negeri Kelantan. Allahu Akbar. Dia kata ni Elin dah tadi di dalam gambar yang aku baca tadi pun, itu bukannya menentang Tuhan, bukan menentang Quran, bukan menentang Islam. Ini macam menentang undang-undang yang dicipta, yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tu je, simple je. Tapi mereka tak mau mengaku kalah. Mereka nak buat macam apa yang mereka buat tu, itulah Islam. Itu yang menyesatkan puak-puak PAS ni. Jadi, inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Nantikan kita boleh tengok apa jenis lagi pembodohan demi pembodohan yang dibawa oleh puak parti PAS. Assalamualaikum.